Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa khabar tuan-tuan yang sedang berada di depan skrin handphone atau media sosial masing-masing? Hari ini saya ingin menzahirkan tanda syukur pada Allah SWT di atas peluang yang diberi untuk perkongsian kudapan iman di pagi hari ini. InsyaAllah ada beberapa siri lagi kudapan iman ini. Yang saya tunjukkan tabung ini ini adalah tabung infak kepada sesiapa yang faham tentang fadilat infak ini. Berpagi-pagianlah dengan berinfak walaupun RM1 yang kita infakkan, sebab apa yang kita miliki bukan kita punya, apa yang kita beri itulah kita punya. Sebab itulah bersungguh-sungguh, kerana orang yang faham agama dia akan lakukan sebaiknya seperti mana Allah SWT suruh. Beza tuan-tuan antara faham dengan tahu, ya. Alhamdulillah pada pagi ini kudapan iman untuk diri saya dan untuk dikongsikan dengan tuan-tuan. Pertamanya kita nak kongsikan tentang bagaimana nikmat yang Allah memberikan kepada kita, yang Allah beri pada kita, dan cara kita nak bersyukur, ya. Untuk kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah memberikan. Dalam satu kitab kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyebut tentang definisi syukur ini adalah menjunjung tinggi nikmat Allah. Menjunjung tinggi nikmat Allah, seterusnya mengagungkan Allah. Kerana bersyukur itu makamnya sangat tinggi. Makam orang yang bersyukur ini sangat tinggi kerana dia lebih tinggi daripada sabar dan takut, khauf, ya. Khauf dalam bahasa Arab iaitu takut. Jadi kerana makam yang tinggi, sebab itulah Allah banyak nukilkan dalam Al-Quran tentang syukur, ya. Tentang kesyukuran, tentang bagaimana desakan perintah, fi'il amar, tentang bagaimana untuk wajib bersyukur, ya. Dalam Al-Quran Allah sebut juga tentang amaran pada mereka yang tidak bersyukur. Lain dalam surah Ibrahim, lain syakartum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku, dan sekiranya engkau kufur, ingatlah azabku amat berat, ya. Sebab itulah bersyukur ini merupakan perintah Allah, ya. Dalam surah An-Nahl Allah sebut, dalam surah An-Nahl ayat 114, Allah sebut, bersyukurlah akan nikmat Allah. Bersyukurlah akan nikmat Allah jika kamu benar-benar menyembah Allah semata-mata. Jadi maksudnya apabila kita tahu bahawa Allah Tuhan satu-satunya yang pemberi segala-galanya, yang berkuasa pada segala-galanya, kita belajar untuk bersyukur, ya. Kita belajar untuk bersyukur sebagaimana disebut juga ungkapan yang selalu disebut oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sebut dalam surah Al-Naml, Nabi Sulaiman sebut, ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenang nikmat pemberiannya. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman telah diberi kelebihan, kerajaan, keajaiban, teknologi yang sangat tinggi, sehingga baginda memiliki kuda yang boleh terbang, ya. Baginda ada lebih 20,000 kuda, dan ada kuda yang boleh terbang. Nikmat yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman. Dan nikmat itu tidak diberi pada umat-umat lain selepas beliau, baginda, ya. Okey. Dalam satu kitab disebut oleh Abdul Rahman Al-Khubuli, beliau berkata, solat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang kita buat terhadap Allah SWT adalah satu kesyukuran dan sebagai satu tanda kepujian kita kepada Allah SWT. Sebab itulah kita zahirkan syukur itu dengan berbagai cara. Nanti saya kongsikan 4 cara untuk zahirkan kesyukuran, ya. Sebab itulah beliau menyebut bahawa syukur adalah takwa kepada Allah SWT dan dengan beramal soleh kepada Allah SWT, ya. Dengan cara macam itu kita akan menjadi insan yang Allah sayang, Allah cinta, dan Allah akan memberi lagi kepada orang-orang yang bersyukur, ya. Dalam satu sabda Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang ke 1131, Nabi SAW bersabda, solat yang paling dicintai oleh Allah adalah solat Nabi Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah iaitu puasa Nabi Daud. Dan beliau tidur setengah malam kemudian bangun sepertiga malam.
Beliau berpuasa sehari, tidak berpuasa sehari, secara berselang-seli. Itu Rasulullah SAW memberi pujian kepada kesungguhan, itqan Nabi Daud dalam melakukan ibadah. Jadi ada orang bersyukur dengan berjaga malam, ada orang bersyukur dengan berpuasa. Hari ini adalah puasa sunat, hari Khamis. Siapa yang berpuasa, alhamdulillah. Dan hari ini juga hari putih, alhamdulillah ya. Kita tahu bahawa apakah sumber-sumber yang boleh memberi kita pahala yang lebat pahala. InsyaAllah dalam perkongsian akan datang saya kongsikan formula untuk mendapat amalan yang sedikit tapi pahalanya lebat, ya. Begitu. Okey. Kemudian saya kongsikan juga pada tuan-tuan hari ini tentang bila Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau kan ahli syurga, engkau kan Allah dah janjikan, mengapa engkau lakukan itu dan ini, bersungguh-sungguh berjaga malam sehingga bengkak kaki? Apa jawab Rasulullah? Jawab Nabi SAW, wahai Aisyah, tidakkah engkau menyukai aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidakkah engkau ingin melihat aku menjadi hamba yang syukur? Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, bila kita bersyukur, maka Allah akan memberi kita nikmat yang lagi banyak. Namun pada mereka yang telah diberikan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, diberikan nikmat yang banyak, tetapi mereka tidak menggunakan sebaiknya, apa jadi pada mereka? Mereka akan jadi orang-orang yang rugi, ya. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak mendapat kebaikan yang berterusan dari Allah SWT. Jadi ada banyak akibat yang boleh menyebabkan bagi mereka yang tidak syukur. Pertama sekali, Allah murka pada orang yang Allah bagi tangan, bagi nikmat, bagi perjalanan seluruh sarafnya, mindaknya bersambung. Mereka boleh makan, boleh kunyah, boleh telan. Sedangkan ada orang tidak boleh telan makanannya, air liurnya, menyebabkan selepas 4 hari mereka mati. Mati kerana air liur ini boleh telan. Ini merupakan satu nikmat yang besar. Sebab itulah Allah murka pada mereka yang tidak bersyukur, dan Allah menjanjikan, bila Allah berjanji pasti, ya. Allah menjanjikan azab yang pedih dan menyakitkan pada mereka-mereka yang tidak bersyukur, ya. Allah sebut dalam Al-Quran, dan ingatlah tatkala Tuhan memberitahu, sekiranya kamu bersyukur dan saya aku tambah nikmat. Saya sebut tadi kan dalam surah Ibrahim tu. Kalau engkau kufur, azab aku amat berat. Orang yang tidak bersyukur ini menjadi orang yang sombong. Mereka rasa besar, mereka rasa Tuhan tu kecil. Sedangkan apa yang mereka dapat, Tuhan yang beri. Apa yang mereka ada adalah daripada hasil keizinan Allah. Mereka boleh melakukan sesuatu kejayaan, kecemerlangan dan semua kegemilangan dalam hidup mereka adalah dengan izin Allah. Dan Allah boleh tarik sekelumit mata begitu saja. Sesaat, tak sampai sesaat Allah boleh tarik nikmat yang diberikan pada mereka ini. Orang yang tidak bersyukur akan menjadi orang yang tamak, orang yang sentiasa fikir ananiyah, sifat ananiyah. Apa yang aku boleh dapat, apa yang aku boleh cekau, apa yang aku boleh rampas, bolot dan sebagainya. Sifat keakuan ini adalah satu sifat yang terkeji, tuan-tuan. Kita selalu sepatutnya fikir sifat kekitaan, fikirkan ummah, fikirkan sahabat, fikirkan saudara seagama, bukan fikir untuk diri kita sahaja. Okey. Seterusnya, orang yang tidak bersyukur ini akan sentiasa menyalahkan orang lain. Mereka akan menyalahkan orang lain apabila bertimbul musibah, apabila tiba kesusahan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Sedangkan apabila Allah memberi jalan untuk mereka dekat dengan Allah, takarrub dengan Allah, mereka tidak buat. Jadi itulah mereka ini perlu ada ilmu, perlu dibimbing, perlu dibantu, ya. Orang yang tidak syukur juga tidak akan rasa tenang. Mereka tidak akan rasa tenang, tidak akan rasa bahagia, akan keluh resah. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ma'arij, Allah sebut, sesungguhnya manusia ini memang berada dalam keadaan gundah gelana, risau. Dan ubatnya adalah zikir dan fikir. Selalu zikir, selalu fikir tentang kebesaran Allah SWT. Sebab itulah ini adalah satu pengajaran untuk kita. Kalau kita adalah manusia yang bersyukur, maka kita teruskanlah. Sekiranya kita bukanlah manusia yang bersyukur, maka kita berhati-hatilah, sebab bimbang apabila kita menjadi manusia yang tidak bersyukur, kita akan menjadi orang yang rugi dan menjadi sebahagian daripada orang yang dijanjikan azab oleh Allah SWT. Nauzubillah. Saya nak kongsikan kepada tuan-tuan 4 cara sekurang-kurangnya untuk bersyukur, ya. Kita
bila nak bersyukur, apakah cara kaedahnya, ya. Sekurang-kurangnya kita dapat lakukan 4 ini pun sudah bagus, sudah sangat cemerlang. Pertama, bersyukur dengan hati, tuan-tuan, iaitu mengakui, mempercayai bahawa segala nikmat yang kita ada, yang kecil, besar, banyak dan sedikit adalah bukan daripada kita, tetapi daripada Allah SWT. Sebab itulah orang yang beriman itu apabila mereka mendapat nikmat, mereka bersyukur. Apabila mereka mendapat ujian, mereka bersabar. Ya, jadilah orang beriman, dan insya-Allah kita orang yang beriman. Jadi bersyukur dengan hati, zahirkan rasa perasaan, hadirkan diri tentang syukur ini terhadap Allah SWT, ya. Sebab itu dalam surah An-Nahl Allah sebut ayat ke-53, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah datangnya, dan apabila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya pada Allah kamu meminta pertolongan, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu dekat. InsyaAllah Allah bersama kita. Bersyukur dengan lisan, tuan-tuan. Bersyukur dengan lisan itu iaitu mengungkapkan syukur, alhamdulillah, puji-pujian dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Kita syukur dengan lisan. Sebab itu dalam surah Surah Duha ayat yang terakhir sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat-nikmat Allah itu kita kena kongsikan, kena ceritakan. Ya Allah, hari ini Allah bagi aku kesihatan, Allah bagi aku rezeki, Allah bagi aku kejayaan pada diriku, sahabatku, anakku. Jadi kita kongsikan bukan untuk riak, tetapi menzahirkan bahawa ini semua datang daripada Allah, ya. Yang kedua. Yang ketiga, kita kongsikan tentang bersyukur ini dengan amal perbuatan, iaitu dengan menggunakan nikmat tubuh badan, mata, telinga. Tuan-tuan yang mendengar ini menggunakan nikmat telinga ini untuk mendengar tazkirah. Semoga ada kebaikan untuk dalam kehidupan anda hari ini dan seterusnya. Ada orang tidak ada telinga, tidak ada pendengaran untuk mendengar. Mereka terpaksa menggunakan bahasa isyarat. Ada orang lebih teruk pada itu, tidak boleh melihat, mendengar dan sebagainya. Sebab itulah kita bersyukur dengan perbuatan ini, ya. Dengan apa yang kita ada, kerahkan, gunakan untuk kebaikan. Dan terakhir, yang keempat adalah bersyukur dengan pemberian. Kita, apa yang kita ada bukan kita punya. Saya sebut tadi, apa yang kita ada ini kita berikan, dan yang kita beri itulah adalah saham akhirat. Jadi kita fikir sama ada kita nak bagi dalam bentuk kewangan, hikmat, masa, tenaga, idea, kita berikan. Kita berikan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dengan cara macam itu kita akan menjadi orang-orang yang terpilih dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT, ya. Ancaman terbesar pada manusia pada hari ini dan akan datang bukan robot, teknologi, bom dan sebagainya. Ancaman yang terbesar adalah sifat enggan, ya. Kata Nabi dalam satu hadis, Nabi kata semua akan masuk syurga kecuali mereka yang enggan. Mereka enggan mengikut sunnah Nabi, perintah Allah SWT. Jadi bila enggan, mereka enggan belajar, enggan berdamai, enggan melakukan dengan terbaik mungkin, enggan untuk belajar agama, enggan untuk mengenal Allah. Mereka enggan, mereka menjadi orang yang sombong. Bila mereka enggan, mereka jadi rugi. Mereka jadi rugi, tuan-tuan. Okey, baik tuan-tuan, dengan masa yang suntuk ini saya nak kongsikan berita baik. 7 kesan. 7 kesan bagi orang yang bersyukur pada kajian saintifik. Ini kajian saintifik, tuan-tuan. 7 kesan. Kesan yang pertama adalah orang bersyukur akan membuka pintu perhubungan. Mereka akan membuka pintu perhubungan, iaitu pintu perhubungan mereka dengan orang lain, silaturahim, dan emosi mereka lagi stabil. Ini kajian yang dibuat pada 2014 tentang emosi manusia. Yang kedua, orang yang bersyukur ini akan meningkatkan kesihatan fizikal. Kerana bila kita bersyukur, kita akan menggerakkan, kita akan merembeskan hormon-hormon positif dalam badan kita, dan kita akan ada tindakan yang positif, dan kita akan jumpa orang-orang yang positif, dan semuanya akan jadi positif, insya-Allah. Yang ketiga, bersyukur meningkatkan mental, ya. Menurut Profesor Dr. Robert E. Emmons, beliau berkata bersyukur ini akan mengurangkan emosi negatif, kemarahan, kemurungan, keluh resah dan penyesalan. Ini akan memberikan kesan yang positif dari segi mental kita. Bila kita diuji, Allah ini kecil je, ada perkara besar lagi berlaku pada orang. Bila kita diuji dengan masalah, maka ini masalah kecil je, mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi, insya-Allah Allah akan bagi. Jadi begitulah emosi dan mental kita kuat. Bila kita diuji dengan kerja yang banyak, insya-Allah kecil je, kita akan hadapi, insya-Allah boleh, ya. Ada 2 kategori manusia. Ada satu kategori yang menyatakan boleh tapi susah.
Kategori orang yang positif, yang mentalnya bagus, kualiti, mereka akan sebut susah tapi boleh. Itu perbezaannya, ya. Okey, yang keempat, bersyukur ini akan meningkatkan rasa empati. Empati, menyelami perasaan masalah orang lain. Kita ni bahagia bukan sebab kita sahaja, tuan-tuan. Kita bahagia kerana kita dapat membahagikan orang lain. Kajian yang dibuat di sebuah universiti Oxford, ya, tentang bagaimana nikmat kita menerima dengan nikmat memberi. Kita menerima kereta, kita membeli aset, kita membeli rumah, kita rasa seronok. Tetapi lagi seronok, kajian itu menyatakan lagi seronok apabila kita dapat beri, menggembira dan membahagikan orang lain. Sebab itulah antara dua nikmat ini, yang mana satu kita pilih. Lagi bahagia kalau kita dapat memberi, ya. Okey, seterusnya bersyukur ini membantu kita tidur lena. Kajian kajian menunjukkan apabila kita sebelum tidur 15 minit, kita tuliskan perkara-perkara positif tentang syukur, tentang apa ni, rasa puas hati, kebaikan yang kita terima pada Allah SWT. Bila kita tidur malam, kita akan tidur lena. Sebab walaupun kita tidur, subconscious kita tidak tidur. Subconscious kita tidak tidur. Sebab itulah dia akan bekerja. Sebab itulah sebelum tidur baca buku yang baik-baik, baca ayat-ayat yang baik-baik sebelum tidur. Jadi bila kita baca tu, minda kita akan terus berzikir. Dia akan applykan apa yang kita tinggalkan sebelum kita tidur. Ya, yang keenam, bersyukur meningkatkan keyakinan diri. Bila kita bersyukur ni, kita akan confident, kita yakin, kita tahu bahawa kita tidak kesorangan. Ketika kita tiada siapa-siapa, kita ada Allah. Bila kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Sebab itulah bila kita rasa keberadaan Allah, kita tidak risau. Kita tidak risau. Ini kerana kita tahu bahawa bersama kita, innallaha ma'ana. Allah sentiasa bersama kita. Dan akhir sekali, bersyukur memberi kekuatan dalaman yang luar biasa. Kajian yang dibuat kepada tentera Amerika yang pergi ke Vietnam, mereka pergi ke Vietnam dan mereka telah berperang dan emosi mereka sangat teruk, dan kajian pada orang lain beza. Sebab orang-orang yang stres ini, dia akan merembeskan aura yang negatif dan mental dalaman dia juga akan sakit. Sebab itulah macam mana keadaan emosi ini kena dibina. Pertama dengan zikir, yang kedua cara kita fikir. Kita fikir masalah sebagai peluang atau peluang sebagai masalah. Begitu, ya. Dan akhir sekali, tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan tentang bersyukur ini yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman, yang dilazimkan Nabi Allah Sulaiman. Walaupun kita dapat banyak sebagainya, Nabi Allah Sulaiman minta dengan Allah SWT, wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya aku tetap bersyukur dengan nikmat-Mu. Ilhamkan aku supaya aku sentiasa bersyukur dengan nikmat-Mu, dan Engkau kurniakanlah kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan masukkan aku dalam limpah rahmat-Mu, dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang soleh. Surah Al-Nam ayat 19. Tuan-tuan cari dalam surah Al-Nam. Ini telah Allah materikan dalam Al-Quran tentang permintaan Nabi supaya bila kita supaya kita dapat nikmat yang Allah bagi ni, kita jangan lupa dan jangan lalai. Dengan cara macam itu, kita akan jadi orang yang bersyukur dan sentiasa melakukan kebaikan lagi dan lagi. Semoga kita jumpa lagi dalam siri perkongsian besok, insya-Allah, ya. Kita jumpa perkongsian 15 minit kudapan iman. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup biar bersyukur.